Ampun Tuanku, hamba bermohon, cari sepuluh rapi tersusun. Kasih Tuanku, siraman embun, mesra nyaman menyubur pohon. Amboi, itu dia Darah Muda dimulakan dengan Ain mendendangkan syair yang cukup merdu. Kalau Ain bermukadimah Darah Muda dengan syair, izinkan pula saya untuk berpantun. Begini bunyi dia. Buah kelapa tinggi pohonnya, lidinya pula dibuat penyapu. Rakyat jelata berajakan baginda, menjunjung sembah daulat tuanku. Jadi untuk makluman anda ya, sekarang ini saya berada di perkarangan pintu masuk Istana Negara, dan seperti yang dilihat ya di belakang saya itu dia pintu masuk Istana Negara yang cukup tersergam indah. Dan di kesempatan ini saya sebenarnya nak bawa anda kita berbalik kepada sejarah 600 tahun dahulu. Kalau kita lihat ya, taat dan setia kepada raja dan negara terbukti menjadi satu asas yang kuat untuk membentuk Empayar Kesultanan Melaka, dan empayar itu juga membuktikan satu kerajaan yang berdaulat di tanah Melayu. Dan sama juga situasi hari ini kalau kita boleh tengok ya, Malaysia yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan meletakkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara telah membuktikan bahawa hubungan raja dan rakyat berpisah tiada. Namun persoalannya di sini ialah sejauh mana aspek rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara itu dilihat disematkan di dalam rakyatnya, dan kedua, apa pula penerimaan anak muda mengenai prinsip tersebut. Dan itu semua akan dikupaskan oleh Ain dan Irfan di studio, bukan saya. Dan kalau tadi saya belanja pantun, saya nak tutuplah juga dengan pantun. Izinkan saya lagi untuk berpantun ya. Hendak semawarlah tepak, dapatlah saya bersirih di situ. Rukun negara 5 kelopak, bak bunga raya kita bersatu. Ingatlah kesetiaan kepada raja negara membuktikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan berdaulat. Sekian daripada saya, Faiz Arif. Kita kembali kepada Ain dan Irfan di studio. Terima kasih banyak-banyak Faiz untuk seorang bersyair, seorang pantun. Irfan pula? nak bergurindam tapi tak bersedia lagi. Baik. Terima kasih Faiz yang juga pengacara Darah Muda yang berada di perkarangan Istana Negara. Dan hari ini untuk membincangkan tentang prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, kita mengangkat topiknya Rukun Negara Kami Sayang Tuanku. Dan bersama kita di studio Datuk Azwan Effendi Zaira Keith Naini, Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum Irfan dan Ain. Saya mula-mula risau. Saya ingatkan saya hadir di sini dikendaki untuk buat gurindam pantun. Nasib baik Ain sebut kita hanya nak bersembang-sembang dalam rancangan Darah Muda. Tapi kalau Datuk nak menasib boleh? Kena bagi saya masa seminggu untuk saya buat persediaan. Jadi Datuk, mungkin sebagai permulaannya boleh memberikan pendedahan asas apakah sebenarnya peranan institusi diraja ini supaya anak-anak muda ini faham konteksnya yang asas. Saya fikir topik hari ini cukup baik sebenarnya, terutamanya untuk anak-anak muda. Kerana ianya berbicara tentang satu institusi yang begitu penting. Satu institusi yang menaungi negara kita. Dan institusi diraja ini dinyatakan sendiri dalam rukun negara yang telah tercipta 50 tahun yang dulu, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara.
kita harus jelas bahawa rukun negara dengan 5 prinsip, ianya bukan sekadar satu teks yang bersifat layu dan lesu. Ianya merupakan satu teks yang mempunyai jiwa, yang mempunyai soul, yang mempunyai roh, yang harus kita fahami dan hayati. Dan kalau saya terus kepada penghayatan terhadap institusi diraja, tentulah ianya merupakan satu institusi yang cukup penting. Kerana kalau kita menyatakan bahawa kita adalah seorang rakyat Malaysia, kita seharusnya tahu bahawa kita seharusnya mendukung dan menghayati prinsip raja berperlembagaan, yang mana yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, dan ini dinyatakan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan artikel 31, iaitu maka hendaklah ada seorang ketua negara yang digelar yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong menjadi paksi yang tertinggi yang menaungi sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam negara kita. Itu yang disebut kerajaan baginda itu kan? Ya, betul. Datuk, kalau boleh kita tuntaskan, saya kritikal sebab belia hari ini dia tidaklah berapa nak faham sebab ada option. Khususnya bila sebut tentang raja berperlembagaan ini, soal kesetiaan pada raja dan negara itu, adakah raja dan negara itu dua entiti berbeza ataupun entiti yang sama, mana raja itu untuk orang Melayu, Cina, India, Iban dan Kazakh, ataupun raja ni untuk Melayu saja sebab raja-raja Melayu. Negara itu untuk Bumiputera yang tidak dari sejarah tidak ada raja. Kalau tanya pandangan saya, bagi saya tentu ada sebabnya. Mengapa dalam rukun negara itu dinyatakan kesetiaan kepada raja dan negara? Ianya diletakkan bersekali. Bagi saya, ia menunjukkan bahawa raja dan negara itu bersifat simbiotik. Ianya kedua-duanya mempunyai perkaitan yang begitu rapat. Maknanya, kalaulah kita memberikan kesetiaan kepada raja, bermakna itu sebenarnya menzahirkan kesetiaan kita kepada negara. I see. Walhal kalau sebaliknya, kalau kita tidak memberikan kesetiaan kepada raja, maka bagi saya kita bukanlah seorang warga negara yang taat kepada negara. Jadi ianya harus diberikan interpretasi bahawa ketaatan kita kepada raja adalah sebagai manifestasi kita sebagai seorang warga negara yang berdaulat, yang juga harus memberikan ketaatan kepada negara. Kerana raja itu menaungi negara kita. Baik, apabila Datuk menyebut tentang kesetiaan, saya nak mengambil terma perkataan taat setia itu. Kalau kita lihat era dahulu dengan era hari ini berbeza disebabkan kita ada platform media sosialnya yang dunia tanpa sempadan. Jadi bagaimana dalam konteks perubahan teknologi itu nak menerapkan nilai kesetiaan terhadap raja dan negara tu dengan adanya media sosial yang di mana anak muda ni lantang berbicaranya. Satu, kita kena faham bahawa sistem yang diamalkan dalam negara kita, sistem raja berperlembagaan ni adalah sistem yang begitu unik. Dalam seluruh dunia ni ada lebih kurang 195 negara dalam dunia. Hanya 44 negara yang mengamalkan sistem monarki. Dan daripada keseluruhan 44 negara, negara Malaysia adalah satu-satunya negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang begitu unik. Yang kita panggil sistem raja berperlembagaan secara penggiliran, di mana raja-raja akan bergilir dalam tempoh 5 tahun. Sultan bagi setiap negeri Melayu, raja-raja Melayu bergilir untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi kita harus rasa berbangga kerana kita dilahirkan di negara Malaysia, yang mana semenjak merdeka 1957 sampailah sekarang, tahun ini kita akan menyambut kemerdekaan yang ke-63. Kita begitu selesa dengan sistem ini. Tidak pernah ada apa-apa masalah. Mungkin kita pernah diuji beberapa kali. Tetapi bagi saya, kita melepasi ujian tersebut. Bermakna, sistem raja berperlembagaan itu cocok dengan keadaan kita. Kerana kita sebenarnya mewarisi satu garis sejarah yang begitu panjang. Kerana itulah kita mengamalkan sistem raja secara penggiliran raja-raja Melayu. Kalau boleh sambung sikit tentang kesetiaan itu, Profesor Dr. Siddiq Fadil antara lain menyebut dalam buku Islam dan Melayu Martabat Umat Daulat Rakyat, Melayu itu setianya setia bersyarat, derhakanya itu bersebab. Jadi dalam konteks kesetiaan pada raja dan negara ini, bagaimanakah sepatutnya pengalaman Datuk sendiri, bagaimana raja-raja kita ni, Seri Paduka Baginda Pertuan Agong melaksanakan tugasnya itu dengan sangat prihatin. Itu memang
self-evident, kita boleh tengok sendiri kan. Mungkin sedikit perkongsian pengalaman peribadi Datuk sendiri. Benar, saya rasa kita begitu bertuah dan beruntung kerana cocok seorang baginda yang di-Pertuan Agong yang menaungi negara kita. Kalau kita tengok kini Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, seorang raja yang begitu bersifat merakyat, begitu dekat di hati rakyat, yang mana sifatnya begitu merendah diri, sanggup turun ke kampung-kampung, sanggup turun ke desa-desa untuk menziarahi mereka yang tidak berkemampuan, mereka yang cacat, mereka yang miskin, memberikan bantuan apabila berlakunya bencana kepada rakyat Malaysia. Bagi saya, ini merupakan satu sosok raja yang begitu gemilang, yang seharusnya menjadi satu role model kepada kita rakyat Malaysia. Ya. Dan Agong itu bagaikan payung yang melindungi. Jadi bagaimana keutuhan institusi diraja itu perlu didukung oleh rakyat yang pelbagai kaum dekat Malaysia ni? Bagi saya, yang pertama kita harus ingat bahawa walaupun yang di-Pertuan Agong atau raja-raja itu adalah daripada bangsa Melayu, tetapi sifat baginda itu tidak langsung pilih kasih. Yang di-Pertuan Agong menaungi rakyat Malaysia, menjadi satu simbol perpaduan, menjadi satu simbol kedaulatan negara, simbol kebesaran dan kemegahan negara. Yang mana baginda sebenarnya menaungi seluruh kaum tanpa mengira kaum apa, tanpa mengira bangsa apa. Dan saya fikir ini dapat kita lihat dari segi bagaimana sifat ramahnya baginda, bukan hanya dengan kaum Melayu saja, juga dengan kaum Cina, kaum India dan sebagainya dalam perayaan-perayaan utama kaum-kaum yang ada di Malaysia. Saya fikir bukanlah sesuatu yang asing bagi seorang raja untuk meraihkannya bersama dengan kaum-kaum yang ada di dalam negara kita. Bukan saya raja Melayu, Sri-Paduka Baginda Tuan Agong, bahkan kerabat juga menunjukkan nilai yang baik dalam hubungan dengan rakyat. Tambah-tambah lagi bila ada media sosial, jadi hubungan tu lebih rapat. Masalah dan cabarannya Datuk ialah kadang orang muda ni dia nakal sikit, dia cakap-cakap tu. Bagaimanakah pendapat Datuk tentang hubungan itu? Adakah perlu dikekalkan ataupun perlu jarakkan balik? Saya fikir kita tak harus lihat yang nakal ni memang ada lah. Ya. Tapi itu bukannya mereka ini bukanlah majoriti sifatnya. Mungkin ada, tetapi itu adalah yang minoriti. Yang lebih banyak sebenarnya adalah mereka yang mendukung institusi diraja dan mereka yang aktif berpartisipasi di dalam sosial media, yang mana kalau saya nak maklumkan, di Istana Negara kita punya followers kita tak pernah buat sebelum ni. Saya dah bertugas di Istana Negara hampir 14 tahun. Hanya akhir-akhir ini kita aktif dalam sosial media kerana kita harus mengikut peredaran masa, kita harus ikut kemajuan teknologi. Jadi kita ada Instagram, Facebook, dan agak mengejutkan kita di Istana Negara apabila Facebook, Instagram kita, sosial media kita mendapat sokongan dan dukungan dengan begitu ramai. Ya, saya sebagai orangnya. Oh ya, like Followers tetap. Dan kalau saya nak sebutkan pengikut kita, contohnya Instagram, kita sekarang ni ada 294,000 pengikut. Dan daripada komposisi umur, yang paling ramai ikut kita adalah orang muda. Betul. Darah muda. Ya. Darah muda. Jadi 53% daripada yang ikut dalam Instagram adalah orang muda. Dan kita pernah capai hit kita yang tertinggi, capaian kita apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong dengan agak casualnya bersama dengan anak-anak murid sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Danau Kota bersantap nasi lemak di dalam kelas. Sama macam anak-anak murid lain. Anak murid lain makan nasi lemak, makan kuih yang diberi berbungkus. Baginda juga sama. Itu sebenarnya mendapat ikutan daripada seramai 2.1 juta yang mengikut. Dan mesti kebanyakannya orang-orang muda lah kan, sebab dia dalam media sosial. Orang muda. Jadi ada tak strategi untuk memastikan dalam media sosial tu benar-benar menyampaikan maklumat mengenai peranan institusi diraja tu untuk attract orang-orang muda untuk faham sebenarnya ini sebenarnya yang saya fikir bukan hanya Istana Negara perlu laksanakan, tetapi juga institusi-institusi lain ataupun orang-orang persendirian sebenarnya untuk cintakan kepada raja, macam orang dulu katalah, dari mata turun ke hati. Kita kena perbanyakkan, dipertonton dengan aktiviti-aktiviti yang raja.
aktiviti-aktiviti baginda Yang di-Pertuan Agong yang turun bersama dengan rakyat, membuat lawatan kepada orang yang susah, memberikan bantuan supaya rakyat dapat melihat sebenarnya raja-raja ini bukanlah sifatnya duduk bersemayam di istana saja, tetapi turun ke bawah, mendengar sendiri rintihan rakyat, mengakar dan merimbun ke bawah. Ya, betul. Sebut tentang itu, saya dimaklumkan Datuk maklumkan sejak daripada PKP dan COVID ni, Seri Paduka Baginda Tuan Agong banyak exercise pagi-pagi. So Datuk pun kena bangun awal pagi. Oh betul. Saya rasa dah ada ringan sikit. Dan bagi saya itu sesuatu yang baik kerana baginda menekankan kecergasan ini penting Untuk kita bekerja dengan kuat, bekerja dengan berdisiplin, kita perlu ada tubuh yang cergas. Ini yang baginda tekankan, dan yang istimewanya baginda tidak hanya memberikan titah kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan untuk exercise, tetapi baginda sendiri bersama dengan pegawai dan kaki tangan untuk bersenam pagi-pagi. Jadi pada penonton darah muda semua kena ambil semangat ni, bangun pagi, exercise. Betul. Jadi selain daripada itu, apa lagi yang menyebabkan Datuk merasakan Yang di-Pertuan Agong ni memang benar-benar boleh menjadi role model untuk anak-anak muda ini menjadi seperti beliau? Apa lagi sifat-sifat yang boleh diduplikasikan? Saya fikir Yang di-Pertuan Agong ini selain daripada sifatnya yang begitu merakyat, saya fikir Yang Tuan Agong baginda seorang yang cukup bijaksana. Kerana kita dapat lihat semenjak baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, sebenarnya banyak kali baginda perlu menyelesaikan konflik ataupun krisis yang berlaku. Saya ambil contoh krisis kepimpinan, apabila yang berhormat Tun Dr. Mahathir, yang dulunya Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri, meletakkan jawatan. Pada ketika itu, saya ingat itu sesuatu perkara yang unprecedented, tidak pernah berlaku sebelum ini di dalam sejarah, bagaimana seorang Perdana Menteri meletakkan jawatan dan tidak ada successor yang dikenal pasti untuk mengemudi negara. Tapi baginda cukup tenang menghadapinya, dan baginda bertitah pada ketika itu dengan kebijaksanaan baginda untuk bertemu dengan setiap seorang daripada 222 orang ahli Dewan Rakyat. Yang pada mulanya kita sendiri rasa agak mustahil. Bolehkah kita buat? Kalau di peringkat negeri itu memang ada contoh sebelum ini. Mungkin di Dewan-Dewan Undangan Negeri tidaklah seramai itu ahli wakil rakyatnya. Tapi di peringkat persekutuan, 222 orang ini bukan senang. Tapi baginda berjaya laksanakan. Dan saya fikir antara yang menyebabkan krisis kepimpinan itu dapat diatasi dengan baik tanpa ada kacau bilau, tanpa berlaku apa-apa rusuhan, adalah kerana kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Sebut tentang karisma kepimpinan kepemerintahan Seri Paduka Baginda, kalau boleh saya sorot juga aspek lain menunjukkan kepimpinan Raja-Raja Melayu ni, insiden upacara lafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 Tan Sri Syed Daniel. Terkhilaf terlupa nama Tuanku Sultan Perlis kan. Itu dua konteks yang berbeza tapi menunjukkan karismatik dan kepimpinan yang sangat jelas. Dan kehadapan ni Datuk, adakah kita akan melihat unprecedented leadership di kalangan raja-raja, memandangkan rakyat juga semakin baik, demokrasi kita semakin matang, dan institusi kita yang beratus tahun ini akan lebih matang masa-masa akan datang? Saya fikir sifat utama raja-raja, bukan hanya Tuan Agong, bahkan sultan-sultan dan raja-raja, adalah baginda sentiasa membuat keputusan memikirkan maslahah rakyat terbanyak. Kalau sebutkan contoh insiden, sebenarnya Tan Sri Syed Daniel ni menyimpan Mahkamah Besar Raja-Raja, tok guru saya. Waktu saya mula-mula diterima masuk ke Istana Negara sebagai penolong Datuk Paduka Majelela, lebih kurang 14 tahun yang dulu, Tan Sri Syed Daniel lah yang temu bual saya, yang temu duga saya. Tapi bagi saya itu, duli-duli tuanku pun maklum dan faham bahawa sifat manusia ini kadang-kala terlupa. Jadi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimurkai. Apatah lagi dalam istiadat tersebut, Tan Sri Syed Daniel sendiri telah pun memohon ampun kepada duli-duli tuanku. Ini juga menunjukkan suatu sifat besar hatinya seorang penyimpan mohon besar raja-raja yang tidak pun langsung berasa ego untuk mengakui kesilapannya. Dan reaksi netizen sangat mendukung institusi raja-raja yang melihat insiden tersebut. Semua kata inilah dia raja-raja yang kita nak, raja-raja yang sangat rendah diri dan juga sangat bijak dalam menangani apa yang berlaku depan mereka. Jadi
bagi orang muda ini, adakah benar sejak kalau rujuk pada angka yang Datuk berikan tadi, adakah orang muda hari ini memang sudah hilang daripada pandangan Datuk, sudah hilang rasa hormat kepada institusi raja-raja dan kurang faham tentang rukun negara? Saya tidak sekalipun rasa kurang yakin terhadap anak muda. Bagi saya, anak muda lah sebenarnya yang bakal menjadi pemangkin kepada institusi yang begitu berdaulat ini. Kerana saya bagi contoh lain, kalau saudara Irfan dan Ain tahu yang ada grafiti gambar potret dari Hutan Agong, itu yang dibuat oleh seorang anak muda. Saya sempat berjumpa dengan anak muda daripada UiTM yang melukis mural. Saya tanya, kenapa tegak hati ingin melukis mural yang di Hutan Agong? Kerana mereka menjawab bahawa mereka berasa begitu berbangga dengan sifat kebijaksanaan yang Tuan Agong. Tentulah ada juga tokoh-tokoh lain, tetapi mereka mengatakan bahawa yang Tuan Agong ini cukup istimewa dan perlu dizahirkan kecintaan itu melalui lukisan. Banyak lagi yang lain. Sebenarnya ada juga anak-anak muda yang berhubung dengan saya melalui email, inginkan mendapat penjelasan tentang institusi diraja, ingin dapatkan buku-buku terbitan tentang institusi diraja. Jadi saya tidak pun pernah terhakis keyakinan saya terhadap potensi anak muda. Bahawa kita harus terus pertahankan institusi ini. Jangan kita tersekat dengan mungkin, kalau dulu kita selalu diceritakan dengan cerita-cerita yang menunjukkan raja sebagai watak antagonis. Macam Puteri Gunung Ledang. Raja digambarkan dengan begitu zalim. Sehingga kan raja yang hendak memikat anak dara, berkahwin dengan anak dara, sanggup menunaikan permintaan yang tidak munasabah. Juga kes contohnya Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Raja yang menampak begitu zalim. Ini sebagai saya, ini sebagai kisah-kisah dongeng. Seharusnya kita lihat kepada perkara yang bersifat realiti. Bagaimana begitu rendah dirinya sifat raja, begitu bijaksana, begitu menyayangi rakyat. Saya kira benda tu memang dah tertanam dalam kalangan kerabat raja-raja, sebab antara lain Samaratul Mahamah Raja Ali Haji itu banyak sekali meletakkan pesan-pesan pada raja-raja, dan benda itu sehingga ada naskah kan, Sultan Terengganu ada senaskah menjadikan telaudan dan panduan bagi Indo dalam memerintah. Betul, sebut pasal Raja Ali Haji ni saya nak sebutkan sikit lah. Panjang gurindam. Tapi saya kan ini agak istimewa. Bolehlah saya gurindam sikit, tapi saya bacakan lah. Dan kalau kita dengar gurindam ini, memang kita boleh lihat bahawa sifat-sifat yang dinyatakan oleh Raja Ali Haji ini banyak ada kepada yang di-Pertuan Agong dan duli-duli tuanku yang lain, raja-raja kita. Ini gurindam pasal yang ke-12 Raja Ali Haji. Katanya, raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Kepada hati yang tidak buta. Dan itu mana Datuk nampak diterjemahkan dan zahirkan. Diterjemahkan dengan sifat keadilan yang ada kepada raja sebagai paksi kepada negara kita. Baik Datuk, mungkin saya nak sentuh sikit peranan Datuk sebagai Datuk Paduka Maharaja Lela di Istana Negara. Bagaimana Datuk menerapkan nilai kesetiaan terhadap raja dan negara itu? Saya berasa sungguh beruntung kerana saya mula bertugas di Istana Negara dalam umur yang sangat muda. Kalau saya nak flashback balik, mungkin umur saya 26 tahun. Dah mula bertugas sebagai penolong Datuk Paduka Maharaja Lela. Mungkin ramai yang ingat bahawa menjadi seorang pegawai istana ni selalunya perlu orang yang berumur, tapi tidak. Dan saya sekarang ni pun saya rasa walaupun dah di penghujung usia muda, tapi masih lagi muda. Dan saya rasa ini menunjukkan bahawa institusi ini bukan institusi yang tua, bukan institusi yang lapuk, institusi yang sentiasa relevan. Dan ramai sebenarnya anak-anak muda seperti saya ini yang bertugas di istana-istana. Mungkin bukan Istana Negara, tapi istana lain juga ramai. Di Istana Negara pun sebenarnya ramai. Dan tentulah kita akan rasa lebih setia kepada raja kerana kita bertugas untuk yang di-Pertuan Agong, untuk raja-raja. Jadi kita bertugas untuk memastikan bahawa
raja-raja itu selesa di atas tampuk kepimpinan dan dapat memainkan peranan yang terbaik kepada rakyat. Datuk lama di istana 14 tahun dan dalam berkhidmat ketika muda. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita macam mana kaedah untuk menzahirkan kesetiaan dan juga menzahirkan kecintaan kepada institusi raja-raja, dan Seri Paduka Bagi Datuk Agong. Saya fikir bagi saya menzahirkan kesetiaan dengan memberikan sumbangan kerja yang tidak berbelah bagi. Kerana satu yang saya fikir agak unik bekerja di Istana Negara ini, kerana kita bekerja tidak sangat terikat dengan waktu. Kadang-kadang kita bertugas di hari cuti-cuti umum, kita bertugas di waktu malam. Tapi bagi saya melihatnya sebagai suatu tugas yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik. Keluarga pun dah faham. Ya. Raya kita tak balik raya pun dah faham dah. Korban. Kerana kita bertugas di istana, bertugas dengan duli tuanku. Ya, dan akhir sekali Datuk, harapan dan pesanan Datuk untuk anak-anak muda yang meniti hari dewasanya untuk berpegang kepada prinsip rukun negara, terutamanya yang kedua itu. Harapan saya kepada anak-anak muda adalah anak-anak muda bakal ataupun sekarang ni pun telah menjadi pemimpin negara kita. Jadi kita harus tahu bahawa sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini merupakan paksi kepada negara kita. Negara kita akan terus gemilang sekiranya kita akan mempertahankan institusi diraja dan juga prinsip raja berperlembagaan ini. Jadi saya rasa kita perlu lahirkan rasa kecintaan kita kepada institusi raja. Kerana raja itu, tuanku umpama, payung negara, tempat rakyat tumpang berteduh. Sudah tentulah kita kena memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada ketua negara kita. Kerana tuanku adalah lambang kedaulatan negara, lambang perpaduan negara. yang harus kita taati. Lahirkan rasa cinta tu sejak dari kecil. Betul. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi terima kasih banyak Datuk Azwan Effendi, Zaira Kithnaini, Datuk Paduka Maharajalela Istana Negara atas perkongsian, atas satu macam-macam nasihatlah untuk anak-anak muda menyemai sifat dan peranan dalam institusi raja ini. Ya. Dah lama sebenarnya nak bicara tentang Suruhanjaya Raja di tempat khalayak kan, dan Datuk merupakan tamu kami yang saya kira paling tepat lah kan. Tinggal lagi pada rakan-rakan yang menonton Darah Muda, teruskan semarakkan semangat rukun negara dan bulan kebangsaan ini untuk kita terus meningkatkan rasa patriotisme kita kepada negara. Dan untuk itu, sekian dari saya Ain Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi. Jumpa esok di Darah Muda.